Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-fadil tuan-tuan imam, barisan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, tuan yang mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, kita telah pun melewati separuh daripada bulan Rabiul Akhir. Bermakna tuan-tuan, Rabiul Akhir ini bulan berapa dalam kalender Islam? Kalender Islam ini dimulai dengan Muharram sebagai bulan 1, Safar bulan 2, lepas Safar Rabiul Awal bulan 3, kemudian Rabiul Akhir bulan 4. Bermakna tuan-tuan, bila kita dah hampir menghabiskan daripada Rabiul Akhir, lepas ni kita akan masuk apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni rasa baru lagi kita berpuasa dalam PKP tahun ya, baru-baru ini lah tuan-tuan. Tahun lepas lah, dah kalender Islam kita sebut tahun lepas lah ya, tuan-tuan. Dah pejam celik beberapa bulan saja lagi kita akan bertemu kembali pula dengan Ramadan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, bermakna 4 bulan lebih kurang tuan-tuan. 4 bulan setengah lah, hari dah 16 Rabiul Akhir ya. Lebih kurang 4 bulan setengah, 4 bulan 2 minggu begitu tuan-tuan. Jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Ramadan. Agak-agaknya tuan-tuan, siapalah dalam senarai yang berkesempatan dengan Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah pula tuan-tuan. Sebab saban hari kita mendengar tentang kematian, dan itulah dia sesuatu yang pasti. Yang kita tak payah risaulah tentang tarikhnya, yang kita perlu risau tentang pengisiannya sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpindah ke alam barzakh. Apakah preparation, apakah persiapan kita yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita dalam suratul Hashr. Al-Hashr, Allah tanya apa tuan-tuan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan renunglah. Allah suruh kita renung, wal tanzur nafsun, renunglah diri kamu, ma qaddamat lighad, apa yang kamu telah persiapkan. Digunakan fi'il madhi di situ. Fi'il madhi ni mana past tense. Ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kemudian. Ghadan ni dalam bahasa Arab besok, tapi besok dalam bahasa kita tuan-tuan pun ada dua makna. Esok, yang besoknya, ataupun besok ni maknanya yang akan datang, apa yang kita persiapkan untuk hari depan.
iaitu yang dimaksudkan ialah hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, justru itu marilah sama-sama kita mengisi ruang-ruang daripada nikmat usia yang diberikan kepada kita ini, sama ada orang muda ataupun orang lama, tuan-tuan, sebab dia ajal maut ni dia tak kira tua muda, ya. Jangan kita sangka orang yang dah pencen tu layak mati. Tak, tuan-tuan, orang muda betapa ramai lebih mati lebih dulu daripada orang lama, tuan-tuan. Ini yang pernah diingatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait syairnya yang masyhur. Dia kata apa, tuan-tuan? Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sihat. Maknanya, tuan-tuan, jangan kita sangka kita sihat, ya, lambat lagi mati. Tak. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Tak sakit apa-apa pun, tuan-tuan, mati, ya. Wa kam min saqimin, dan berapa ramai orang yang sakit menderita. Tuan-tuan ada masa jelah sampai sekarang ni mungkin payah sikit lah, ya, dia elok kita ziarah hospital, tuan-tuan, pergi tengok hospital, bukan tengok bangunan dia, tengok pesakit di hospital. Dengan tengok pesakit ni, tuan-tuan, dia sedikit sebanyak, bukan sikit lah, banyak memberi keinsafan kepada kita betapa nikmatnya sihat yang kita ada, tuan-tuan, ya. Kata Imam Syafi'i, wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahr, dan berapa ramai orang sakit menderita terus hidup di alam ini, terus menerus hidup alam ini. Kalau ikut sakit tu mungkin katanya 50-50 dah. Tapi, tuan-tuan, bukan ajal ni maka tak mati dia. Barangkali setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya teringat apa, satu caption yang sahabat-sahabat hantar, tuan-tuan, ya, tentang satu orang yang ialah amalannya tak bagus, dia kuat merokok, tuan-tuan. Merokoknya paling berapa kotak saya tak ingat dah, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dapat caption itu. Usia dia dah sekarang hampir mencecah 120 tahun. Dia kata doktor-doktor yang nasihatkan dia berhenti merokok semua dah mati, kata dia. Dia hidup lagi, tuan-tuan, ya. Nak cerita ajal, bukan cerita bagus merokok tu, nak cerita ajal. Kalau tak sampai ajal, tak mati dia. Mana bukanlah, kalau gitu bolehlah teruskan merokok, tak. Itu salah satu punca mati cepat, tuan-tuan, ya. Tapi dia cerita begitu. Bahkan doktor-doktor yang nasihatkan dia semua dah tak ada dah, kata dia. Dia hidup lagi, tuan-tuan. Ajal, ya, bukan mesti syarat sakit mesti mati, tak. Sihat pun boleh mati bila mana kita sampai ajal. Justru itu, tuan-tuan, kita isikan nikmat beradanya kita di muka bumi ini dengan memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah bab muamalat, bab jual beli, tuan-tuan, ya. Yang mana kita tidak boleh terlepas, kita tidak akan terlepas daripada satu situasi yang kita akan berjual beli, sama ada kita menjual ataupun kita membeli. Yang ini disebut dalam fiqh sebagai muamalat. Makanya dalam jual beli ini, di sana ada yang halal, ada yang haram. Dan insya-Allah kita akan huraikan satu persatu dalam perbincangan kita kitab halal dan haram fil Islam. Dan kita masih memfokuskan tentang kehidupan umum seorang muslim, dan tajuk kita pada malam ini ialah muamalat, bab jual beli, ya. Baik. Bila sebut jual beli ini, tuan-tuan, dia tidak akan terlepas daripada satu perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, iaitu riba. Tak boleh lepas, tuan-tuan, ya. Sehingga Allah memberi gambaran dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Arab jahiliah dulu, dia bertanya tentang perihal jual beli dan riba, ya? Dia kata apa, tuan-tuan? Innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu macam riba juga, sama je. Mana jual beli pun untung, riba pun untung. Para ulama, pakar-pakar dalam balaghah, dalam bahasa, tuan-tuan, mereka menggambarkan, mereka menguraikan tentang maksud ayat ini, nak gambarkan bahawa di zaman jahiliah dulu seolah-olah riba itu yang menjadi tunjang, jual beli itu cabang. Sedangkan riba itu muncul daripada jual beli, mana dia punya pokoknya itu ialah jual beli. Maka dalam jual beli itu ada cabang-cabangnya
termasuklah riba. Tapi nak gambarkan di zaman jahiliah dulu, jual beli di sana tak ada yang dikatakan yang tak diselit dengan riba, melainkan riba belaka, sehingga mereka tak dapat bezakan apa beza jual beli dan riba. Apa beza riba dan jual beli, kata dia? Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli pun untung macam riba juga. Nampak tu? Nak beri gambaran bahawa terlalu berleluasa fenomena riba di zaman jahiliah dulu. Boleh katakan asal jual beli je riba, asal jual beli je riba. Nak cerita tuan-tuan, itu balaghah dari sudut seninya bahasa Al-Quran. Mana ayatnya sikit, tapi dia punya nak beri gambaran peristiwa di zaman itu, bahawasanya riba sangat berleluasa, sehingga orang Arab jahiliah mengatakan bahawa apa kebezanya jual beli, riba dan jual beli, apa beza? Sedangkan jual beli riba itu innamal bai', jual beli pun macam riba juga, sama-sama untung. Jadi apa kesalahnya? Itu soalan dia, tuan-tuan. Tapi Allah beritahu wa ahallallahu al-bai', dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, sebaliknya Allah mengharamkan riba. Tuan-tuan, di situlah diberi penegasan dalam Islam. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam keadaan saling melengkapi atau memerlukan, di mana setiap individu saling memerlukan bantuan orang lain. Tiada seorang pun yang memiliki sepenuhnya apa yang diperlukannya dan yang melengkapinya, tapi ada yang memiliki sebahagian dari apa yang diperlukannya serta memerlukan pula kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Mana tuan-tuan, kita hidup di dunia ni, kita tak boleh buat sendiri, tuan-tuan. Ada masa memang kita perlukan apa yang dimiliki oleh orang lain, dengan kita cara untuk memilikinya itu kita membeli dan sebagainya. Ada masa orang lain pula memerlukan apa yang ada pada kita. Itunya yang dikatakan saling lengkap melengkapi. Tuan-tuan bayangkanlah apa akan jadi pada dunia ini. Malam ni kita diumumkan masing-masing kita ini akan dapat 10 juta ringgit. Sila cek dalam akaun masing-masing malam ni, ya. Lepas isyak sekarang, bermula buka kuasa selepas jam 9 malam, semua kita ni ada masuk dikreditkan dalam akaun kita 10 juta ringgit seorang. Agak-agak apa akan jadi pada dunia kita pada hari besok, tuan-tuan. Kita pun rasa wah, dapat 10 juta, rasa nak repair rumah lah, nak itulah ini, bagai-bagai lah, rumah pun bocor apa semua, kita pun nak bela lah, ya. Bangun pagi besok, ya, tuan-tuan, kita pun awal bangun ni, ya. Bangun awal, lepas malam subuh tak sempat ke masjid dah, sebab nak siap nak ke, ya. Tapi sebelum pergi ke bank buka pukul 9, 9.30, bagi minum dululah, kata. Pergi kedai, satu kedai pun tak buka. Mana raya kedai tak ada orang buka? Ada kebetulan orang lalu tu, tak buka ke kedai ke ni? Minta maaf encik, kamu pun dah jadi orang kaya dah, jutawan. Apa perlu buka kedai lagi? Dah 10 juta masuk dalam akaun masing-masing. Begitu pula. Kita pun patah balik semula ke rumah, tengoklah benda-benda yang ada, biskut, ya, cicahlah kopi, teh, apa yang ada. Siap-siap dalam pukul 9.30 tu pun kita pun start kereta pula tak hidup, tuan-tuan. Buat hal masa ni lah kita nak guna, dia buat hal pula. Yalah, kita selama ni susah, tuan-tuan, ni. Kereta pun boleh jalan je, kata orang, ya? Tak apalah, telefon lah. Zaman sekarang ada Grab, ya? Boleh telefon Grab, tuan-tuan. Telefon Grab, satu Grab pun tak nak ambil kita, tuan-tuan. Buat apa dia nak bawa Grab lagi? Dia dah dapat 10 juta. Dia pun dah jadi jutawan. Sudah, kata-kata gua negara nak pergi bank ni, ya. Telefonlah ke member ni lambat tahu sikit. Tak tahu ke kita dapat 10 juta malam tadi semua? Ya ke? Kau tak tahu cerita? Main jom kita ke bank. Ajak dengan member pergi bank, dapat ada kenderaan nak pergi ke bank. Sampai bank tutup. Sudah, mana pula tutup hari Isnin, Selasa tutup bank. Hari Ahad, Sabtu, Ahad logik lah. Tutup juga. Pasal apa? Tengok-tengok minta maaf, semua kami dah jadi jutawan, kami tak perlu kerja bank lagi dah, tuan-tuan. Akhirnya kita nak pergi, tak apalah, duit ni ada sikit lagi, buat apa simpan-simpan, ya? Kita pun nak pergilah pasar raya. Pasar raya pun tutup, semua dah jadi jutawan Melaka, tuan-tuan. Apa jadi pada alam ini kalau semua sekali jutawan? Sebab itu kita katakan tadi, Allah SWT jadikan alam ini, kita manusia saling lengkap melengkapi. Tak semestinya, tak boleh semua kaya dan tak boleh semua miskin, tuan-tuan. Mesti ada orang kaya, mesti ada orang miskin, saling lengkap melengkapi. Ada petani, ada pembeli, ada nelayan, ada orang yang makan ikan, ada orang beternak lembu, ada. Kalau kita semua pakai belaka semua kita buat, tuan-tuan, apa akan jadi? Ini dah digelar sebagai saling lengkap melengkapi, tuan-tuan.
Alam ini dah cantik dah, Allah dah tentukan di sana ada orang kaya, di sana ada orang miskin. Orang kaya membantu si miskin bersyukur dengan bantuan si kaya, dan begitulah seterusnya. Ada satu kisah tuan-tuan di zaman Nabi Musa alaihissalam, diriwayatkan satu orang yang dia ini hidupnya miskin papa ke dana. Dia minta dengan Allah SWT, tak pernah dapat, jadi senang. Dia jumpa Nabi Musa, minta Nabi Musa tolong doakan. Nabi Musa pun doalah kepada Allah SWT. Jadi Nabi Musa ni digelar sebagai apa? Kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah. Allah beritahu kepada dia, aku akan perkenankan doa dia itu setahun saja dia jadi kaya. Setahun jadi kaya tuan-tuan. Jadi sukalah mulai pada besok tuan-tuan, dengan hasil usaha dia jadi kaya. Si miskin tadi kaya. Dengan kaya-kaya tuan-tuan, dia buat apa tuan-tuan? Dia bantu orang miskin yang lain. Dia bantu lagi. Akhir sampailah dengan kekayaan itu, ramailah orang miskin yang dapat pembelaan dan bantuan, sehingga dah cukup tempoh setahun. Nabi Musa perhati, tengok dia kaya lagi. Bukankah Allah beritahu dulu setahun je Allah nak bagi pada dia, tapi tengok setahun, lebih pada setahun masih lagi kaya. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah tuan-tuan. Allah beritahu kepada dia, memang Allah beritahu kepada Nabi Musa, memang aku nak jadikan dia kaya setahun sahaja, tapi dia telah dengan kekayaan itu dia telah memberi infak kepada orang lain dengan amalan yang mampu menambahkan kekayaan, menambahkan barakah dalam hidup. Allah janji nak bagi kaya setahun ni, tapi dia buat amalan yang hidupnya berkat, hartanya berkat. Bila hartanya berkat, dia bertambah. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam, aku malu. Bukan maksud malu Allah tu bersifat tu, maknanya hamba ku itu pemurah, menjadi pemurah, sedangkan mana Allah SWT itu maha pemurah lagi maha penyayang. Maka aku biarkan dia berterusan dalam kekayaan ni, kerana dengan kekayaan itu dia membantu orang. Ni tuan-tuan, itu kita sebenarnya kita sangka harta yang kita simpan untuk kita, tak tuan-tuan. Kata dalam hadis cerita tuan-tuan, Nabi kata apa? Yang kita pakai, yang kita makan tu, dia akan keluar besok, dia akan jadi apa? Yang kita makan ni dia akan tak ada, dia keluar lah. Yang kita pakai dia akan lusuh. Jadi kita beli pakaian, dia akan jadi lusuh tuan-tuan. Tetapi yang kita infak, itulah yang kekal dan amdah, yang akan menyebabkan jadi bekalan di akhirat besok. Itu sebenarnya. Iaitu harta kita ni, kata Nabi, 3 bahagian je: yang dimakan, yang dipakai, dan yang diinfakkan. Dan 4 keadaan. Yang disimpan ni akan jadi harta, akan jadi pusaka, dibahagi-bahagikan tuan-tuan. Simpan banyak mana pun tak boleh pakai kita tuan-tuan, sebab kita mati. Itu akan jadi, dia akan diagih-agihkan. Yang betul-betul untuk kita pada yang sedekah tu, yang kita infak tu, ya betul-betul tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi kita kadang-kadang percentage untuk infak ni banyak mana ramanya banding yang kita makan, yang kita pakai, yang kita simpan tuan-tuan. Yang kita pun tak tahu kita bila pergi tuan-tuan, duk simpan tak ya. Bukan kata tak boleh nak menyimpan itu. Kita memang digalakkan untuk menyimpan untuk survival dalam kehidupan, tapi janganlah over sangat. Sampai tahap hidup pun sengsara. Kaya tapi sengsara hidupnya tuan-tuan. Rumah bocor pakai tadah baldi je, biar simpan. Jadi Allah, ini yang Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas pernah cerita tuan-tuan tentang harta. Imam Malik ni antara ulama yang dia punya berperawakan tu memang macam orang kaya tuan-tuan. Tapi singlet dia daripada kain guni. Itu beza tuan. Luar pakai kebesarannya, orang pernah tegur dia. Dia tak nampak zuhudnya. Tapi dia kata tak apa, itu yang luar ni untuk dunia aku, yang dalam ni untuk akhirat aku. Maknanya walaupun dia pakai hebat luar, dalam tu singlet dia kain kasar tu tuan. Dan aku tak letak harta aku di dalam hati, aku letak harta tapak tangan je. Imam Malik bin Anas. Begitu tuan-tuan dia dengan harta. Memang tak salah kita nak kaya lah tuan-tuan, tapi jangan jadikan harta duduk dalam hati. Harta tu biar duduk tapak tangan tuan-tuan. Tapak tangan ni duduk luar je, jangan duduk dalam. Duduk dalam tuan-tuan, padahlah kita.
Ya, tak salah kita nak jadi kaya, tak salah kita nak kumpul harta, tetapi harta itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk di jalan Allah, untuk kita infak atau untuk kita bantu orang susah. Yang tak boleh tuan-tuan kita kedekut. Itu tak boleh. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Lantaran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan manusia supaya mereka bertukar-tukar barangan dan kemanfaatan antara satu sama lain dengan cara berjual beli dan cara-cara muamalah yang lain, sehinggalah tertegak jentera kehidupan dan rodanya berjalan dengan membawa kebaikan dan kesejahteraan. Akhirnya alhamdulillah, ada orang tanam sayur, kita dapat makan sayur tuan-tuan. Ada orang bela lembu, kita dapat makan daging. Ada orang orang tangkap ikan, kita dapat makan ikan. Ya. Kalau semua kita tangkap ikan tuan-tuan, siapa nak makan, ya? Roda tu terberhenti, kitaran tu, ya? Pusingan tu, ya. Roda kehidupan tu terberhenti. Jadi kita ada saling perlu, ya, rantaian kehidupan ni, ya. Mana Allah ilhamkan kepada manusia ini. Ketika Nabi SAW diutuskan, umumnya kaum Arab jahiliah sudah mempunyai pelbagai kaedah jual beli dan pertukaran barang-barang perniagaan. Nabi SAW membenarkan setengah kaedah jual beli yang lama itu selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perniagaan yang telah ditetapkan oleh syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setengah kaedah yang lain pula ditegah di mana ianya tidak bersesuaian dengan prinsip syariat Islam dan petunjuk-petunjuknya. Lantaran itu berlaku beberapa pengertian antaranya kerana adanya anasir yang membantu kepada perbuatan maksiat. Berniaga tapi maksiat. Niaga benda, jual tubuh, tak boleh. Ya, itu antara bisnes yang tertua di dunia tuan-tuan. Dikatakan antara perniagaan yang tertua di dunia ialah jual tubuh. Ya, para pelacur dan sebagainya. Turun-temurun, zaman berzaman tuan-tuan. Bukan baru-baru tak. Itu antara bisnes bertentangan dengan syarak. Kenapa? Perbuatan itu ialah perbuatan maksiat. Walaupun dia jual beli, dia ada give and take tuan-tuan. Dia beri servis, ya, orang bayar pula ke dia dan sebagainya. Ya. Kemudian kerana adanya anasir penipuan, gharar, ada penipuan, niaga tapi menipu, ya. Jual nampak ramai lah tapi rupanya buruk tuan-tuan. Ini jaga-jaga. Sebab itu sebagai ulama mengatakan jual durian ni jaga-jaga tuan-tuan, ya. Sebab dia, orang nak makan kulit, nak makan isi dalam, belah-belah tengok-tengok kerah, tengok-tengok tak jadi tuan-tuan. Sebab tu sebagai ulama kata lebih aula kalau dijual secara buka tu biarlah harga tinggi sikit, ya. Buka terus letak dalam bekas, ya. Tengok betul ini tak, kita buat walis plastik boleh makan 2 biji je. Nak makan hak mahal, nak makan jenis hak grade-grade ni mungkin kita tak apa dah lepas tuan-tuan. Memang RM40 RM50 sekilo pun sangking. Kita pun beli hak longgok ataupun hak yang lelong tu, plastik RM50 kata dia. Ini banyak sikit kata. Kita selalu terpedaya dengan jumlah angka, ya. Rupa dalam banyak-banyak 2 biji je boleh makan. Yang 3 yang lagi-lagi katakan 10 biji dalam tuan-tuan, lagi 8 tak lepas makan. Kerang, hak muda, hak timpa pun ada. Durian timpa, ya. Mana durian tu bukan durian masuk apa, dia timpa jatuh dah, ya, tuan-tuan. Kerana adanya anasir penipuan, jual beli seumpama ini juga dilarang dalam agama. Kerana adanya anasir monopoli, ini berlaku tuan-tuan, ya, dimonopoli oleh setengah pihak sahaja. Akhirnya dengan dia memonopoli barang tersebut, maka dia boleh menjual dengan sesuka hati dia lah, pasal barang itu duduk pada dia sahaja, orang lain tak ada. Itu tuan-tuan, ya. Kemudian kerana adanya anasir penganiayaan di antara kedua-dua orang yang membuat perjanjian jual beli itu. Dalam perjanjian itu ada unsur-unsur penganiayaan. Baik. Menjual barangan yang haram, hukumnya haram. Benda-benda yang haram kalau dijual, hukumnya haram. Ini kaedah pertama tuan-tuan, ya. Ingat, ya, benda tu, asal benda tu haram, kita pun jual, hukumnya haram. Senang cerita gitu lah. Ni ada, ustaz boleh tak saya nak jual babi, kata dia. Dah jelas haram tu dah. Kita boleh tak, bukan benda ustaz, betul lah saya dapat tembok 2 ekor, kata dia. Jual ke cahaya nak alik, kata dia. Berlaku tak? Berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, ya? Berlaku, ya? Tembok 2 ekor dalam kebun kita, ya? Nak jual ke cahaya nak alik. Cahaya nak alik tu pula nak beli, boleh buat golek. Tanya pula. Jadi dari sudut
statement kaedah fiqahnya tuan-tuan, menjual yang haram itu ialah haram. Baik, sudah menjadi kebiasaan bahawa segala apa yang menarik kepada maksiat, maka menjualnya atau membelinya adalah haram hukumnya. Seperti babi, arak, minuman yang memabukkan. Kebetulan jumpa banjir-banjir anyut satu peti, gini stout, nak buang saya, ini seperti molek lagi ni. Ataupun yalah, itu jenis brand biasa lah, jenis brand 1870 jenama 1870 tu tahun 18 tu, bukan ini kita dah 2020 dah. Anyut, tengok tak berbukak lagi sinnya apa semua. Ini kalau jual ni tak tahulah berapa harga ni, tahun bila punya ni, nak buangkan. Jadi kita pun berfikir-fikir, tak apa rasanya, sebabnya kita bukan kita minum, kata dia. Biasa orang kita buat alasan itulah, bukan kita makan. Jadi seperti babi, arak, yang ni minuman yang memabukkan, makanan dan minuman yang dilarang secara umum, patung berhala, jual patung berhala, jual lambang-lambang agama orang lain seperti salib, patung-patung yang pelbagai bentuk dan sebagainya. Saya pernah pergi ke Tasik Toba, Danau Toba tu di Indonesia, di Medan, pergi sana. Yang menjual itu, saya tanya, Pak, Islam apa agama lain? Islam, Pak, kata dia. Cepat aja jawabnya. Jadi bapak jual itu cuma ini yang bukan agama Islam ni. Macam mana Pak mau makan, kata dia. Tengok patung-patung apa jenis, yelah Hindu kan, yang patung-patung kayu apa semua tu, kepala besar tu, tuan-tuan. Dia jual. Kalau ada setengah para peniaga souvenir ni banyak buat begini, tuan-tuan. Penjual barang-barang souvenir, barang kenang-kenangan ni, tuan-tuan. Banyak buat kerja, dia tak peduli dah, janji laku. Saya pergi ke Pulau Besar di Melaka, tuan-tuan pernah pergi? Pulau Besar di Melaka, tuan tahulah tempat atas pulau tu lah, tuan-tuan, tempat pemujaan dan sebagainya lah. Satu tempat tu kubur lama. Ada pakcik tengah jaga tu, tanya makcik Islam. Kata jangan, itu saya Islam, kata dia. Tapi dia jual barang-barang untuk pemujaan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tanya sahabat daripada Jabatan Islam Melaka, gitulah ustaz, gini. Tiap-tiap minggu kita datang, buang kain kuning tu, apa-apa semua tu, tak dibentang kain kuning tu, ada je benda-benda tu, untuk pemujaan dan sebagainya. Dia kata makcik tu memanglah, dia kata sembang sedap, dia kata cerita bab agama, cerita bab asal-usul pulau ni sedap lah, kata dia. Tapi datang orang datang nak muja, kan dia cerita benda lain pula, kata dia. Memang itulah style dia, orang nak muja, nak nurun nombor apa semua, lain pula. Kata sahabat Jabatan Islam Melaka. Tak boleh, tuan-tuan. Ini benda-benda yang berkait dengan upacara agama orang lain, Justru itu membenarkan perniagaan barang sedemikian adalah sama seperti menggalakkan orang lain membuat maksiat. Kita sama macam suruh orang sembah berhala dan seumpamanya, atau kepadanya lah. Mengharamkan perniagaan sedemikian itu samalah seperti menutup pintu maksiat dan menjauhkan manusia daripada terjebak ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamar al-maitatu wal khinzir wal asnam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengharamkan perniagaan arak, jual maitah ni bangkai, maknanya binatang atau yang haiwan yang tidak disembelih atas nama Allah. Jumpa lembu kena langgar tepi jalan. Kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan, molek 4 kaki tak ada. Dia tinggal hak tengah tu je, 4 kaki tak ada dah, tinggal kepala dengan gambar tak ada nak proses gambarnya, tuan-tuan. Tak jauh berapa lama jumpa pula orang jual daging molek 4 kaki 4 batang peha bergantung, tuan-tuan. Murah-murah je, 17 kilo sudah, kata dia. Nak bagi habis je hujan-hujan ni, kata dia. Market punya value berapa? RM30 sekilo daging. Dia jual 17 je, tuan-tuan. Tak ke tenggelam biji mata kita. 17 kilo. Murah ni. Kita kata, tuan-tuan. Rupanya maitah, bangkai. Bangkai tak semestinya busuk, tak mesti tunggu busuk baru bangkai, tuan-tuan. Asal tidak disembelih atas nama Allah, namanya bangkai.
Atau tuan-tuan juga di ketika tuan-tuan masih ingatlah, tak tahulah tuan-tuan masih ingat tidak, kita cerita awal dulu lah ya, bangkai dulu. Kerak ekor binatang yang masih hidup tuan-tuan jual bangkai. Binatang tu hidup lagi, ekor tu putus kerak cantas ekor jual. So ekor fresh, binatang tu hidup lagi. Apa yang terpisah daripada haiwan yang masih hidup, yang terpisah itu dikira bangkai tuan-tuan. Allah. Jadi orang kita sekarang dia tak peduli tuan-tuan. Nak pula jumpa usaha kena langgar, apa nak khabar lah. Kijang kena langgar tuan-tuan. Saya ingat ada satu kawan cerita tu di Temeloh rasanya. Orang jumpa usaha kena langgar. Sekejap je tuan, hilang tak tahu mana dah. Tak tahulah Muslim kenal Muslim, ambil kata wallahu alam tuan. Mati dah. Hilang. Tepi jalan tu hilang. Ini tuan-tuan, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya menjual arak, menjual bangkai. Dan perlu ingat tuan-tuan, bangkai ni kena betulkan main setting. Tak semestinya dah membusuk itu bangkai. Yang mana-mana haiwan yang mati tidak disembelih, atau yang disembelih tidak dengan nama Allah, disebut sebagai bangkai. Haiwan mati kena langgar dan sebagainya, bangkai namanya itu tuan-tuan. Diketika bangkai. Ini dog step molek lagi, tak busuk lagi ni. Nak tunggu busuk pun nama bangkai? Tak. Asal tidak disembelih dengan nama Allah, maka dia adalah bangkai. Atau dia mati, mati tidak dengan sembelihan. Sebab tu kalau lembu kena langgar tuan-tuan, dia ada nyawa lagi tu, sembelih cepat. Sebagai ulama kata harus. Kalau lembu tu berkeliaran menyebabkan tuan-tuan terlanggar dia, tak sedap langgar tu, daging tu tuan-tuan boleh jual. Jual sebab apa? Untuk buat ganti rugi. Sebab tanya tuan mati kering tak mengaku. Nak baiki ganti rugi dia tadi. Harus di situ, dari sudut. Tapi ada perbincangan dengan panjang lebar lah tuan-tuan. Perkara itu. Maknanya sembelih dulu, jangan biarkan dia mati dulu. Sembelih dulu bagi dia mati. Mana dengan kaedah sembelihan tadi, maka barulah boleh diambil manfaat. Islam tidak cikgu. Okey. Satu hadis Nabi SAW, satu ketika jariah, hamba sahaya Nabi SAW, pembantu Nabi itu, dia buang satu kambing yang mati. Nabi tanya, mana kambing tu? Dia dah mati, dah jadi bangkai ya Rasulullah, tak ada sembelih. Aku buang. Nabi kata, kamu boleh ambil manfaat kulitnya. Kenapa buang? Yang diharamkan dagingnya, buang kulitnya tidak diharamkan. Sebab kita bukan nak makan kulit dia. Mana boleh ambil manfaat daripada itu. Ada hadis diceritakan, Nabi tegur, sebab dia sangka kan saya mati kena buang lah. Pembantu Nabi SAW. Nabi kata yang diharamkan makan dagingnya, kulitnya boleh diambil manfaat. Dan memang zaman dulu kulit memang bermanfaat lah tuan-tuan. Zaman kita ni mungkin tak berapa lah tapi kalau kulit usa, rasanya tadi itu tadi dah mungkin gamaknya nak ambil kulit lah. Tadi gamaknya tuan-tuan, haram makan dagingnya, kulitnya boleh diambil manfaat. Baik. Jadi wal khinzir juga diharamkan menjual babi, wal asnam, dan juga patung berhala. Patung lah, asnam ni lah patung, tak semestinya berhala, asal ke patung ni tuan-tuan. Dan patung itu digunakan untuk sembahan, boleh bagi sesetengah agama, maka dia tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kalau ada saudara mara kita hak menjaga barang-barang antik dan sebagainya tuan-tuan, tengok betul-betul lah. Kadang-kadang kita tak ambil peduli benda-benda gitu. Kalau benda itu memang jelas menunjukkan bahawa bentuk patung sembahan bagi sesetengah agama lain, haram bagi kita seorang muslim menjualnya. Begitu juga petugas-petugas yang berniaga di pasar raya tuan-tuan. Kalau ada saudara mara kita, kalau boleh tuan-tuan, pastikan dia jaga kaunter yang tidak itu. Kandai kata cuma fatwa mengatakan bahawa, kepandangan Dr. Yusuf Qardawi, dia kata dalam bab itu dia boleh bekerja sementara, tapi dalam keadaan hati dia benci, tapi dalam pada masa sama dia kena cari kerja lain. Jangan dia terus bersenang-lenang, ini kerja ni okey juga, OT semua gayanya. Akhirnya tuan-tuan, macam setengah kedai sebernikah 24 jam, ada setengah tu ada tuan-tuan, beverage, dia bukan jual tu, dia kira minuman arak tu dalam bentuk beverage, kata dia, mana dalam peti tu dia kerja cashier je, dia bukan dia minum pun. Yang ini pun tak boleh tuan-tuan sebenarnya. Tapi untuk menjaga masalah dia, kalau dia berhenti semata, mungkin terus dia tak ada pekerjaan dan punca pendapatan,
mudarat pada diri dia, maka dia boleh bekerja selama tempoh dia mesti cari kerja lain. Mana tidak boleh semena-menanya ambil jalan mudah, tak apalah kerja payah zaman ni, kata dia pun tak usah cari kerja lain dan dia terus bekerja dalam itu, maka hukumnya haram. Ya tuan-tuan, hukumnya haram. Saya ingat saya ada bekas pelajar saya, dia kerja di sebuah kedai sebuah nikah 24 jam ni tuan-tuan, ya. Kemudian dia cerita lah, saya berhenti Ustaz, saya tak daya. Yang datang beli bukannya cara nak adik apa semua, budak Melayu kita, kata dia. Budak Melayu kita datang belinya, ya. Itu yang saya tak daya. Dia datang pukul 11, pukul 24 jam. Pukul 12 pagi, pukul 2 pagi kita datang beli. Lepas tu gitu tinta bersama. Jadi saya berhenti Ustaz. Betul, tindakan awak tu betul, saya kata. Tindakan awak tu betul, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baginda SAW bersabda lagi, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu benda, Allah haramkan juga sekali harganya. Maknanya kalau dah haram macam khinzir tadi, ya, tak menjualnya pun tak ada, tak boleh, haram juga. Tuan-tuan, ya. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya kita ada 3 minit lagi, ya. Larangan menjual barangan yang mengandungi gharar. Gharar ni ialah penipuan hidden yang tersembunyi, tuan-tuan, ya. Tak nampak, tapi sebenarnya ada penipuan di sebalik itu, ya. Setiap akad jual beli yang meliputi segala perselisihan disebabkan kurang jelas benda yang dijual ataupun ada gharar, yang unsur-unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan antara kedua pihak, penjual dan pembeli, atau terdapat kekeliruan dari satu keadaan yang lain, semua jual beli tersebut juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Gharar ni perlu jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang hidden agenda, hidden tu ada benda-benda yang tersembunyi, ya. Biasanya barang-barang yang tidak berkualiti lah, tapi dia punya ceritanya palih lah, ya. Kadang-kadang orang beli benda-benda yang second hand pun begitu juga, kereta dan sebagainya, ya. Oh, ceritanya tip-top, ya. Baru 2 hari pakai dah sadar dah tepi jalan dah. Tapi kadang-kadang dia bagi warranty lah, tuan-tuan. Oh, tak apa, sebulan ni kalau apa-apa berlaku bawa balik semula. Kena jaga, tuan-tuan, ya. Sebab dia pun tak tahu bagaimana keadaan barang. Kalau orang menjual tu, dia salesman ni, salesman tahulah, dia cakap sedap, tuan-tuan, ya. Dia jual kereta biasa tu macam jual Ferrari perasaannya, dia punya tip-top dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Baik, jadi maknanya barang-barang yang mengandungi gharar, mengandungi penipuan, ada dia tahu satu benda tu ada tak betul, tapi dia sembunyikan, ini juga dilarang, ya. Dalam maksud inilah datang larangan menjual organ yang terdapat dalam tulang rusuk binatang jantan dan yang terdapat di dalam perut unta betina dari kandungannya, atau pada burung yang berterbangan di udara. Burung punai terbang tu, anak apa ekor, ya. Kalau hak tu dia burung tu bukan dia punya pun. Sedap sangat dia menjualnya, tuan-tuan, ya. Ikan dalam laut tu confident je, ya. Tak boleh, tuan-tuan, ya. Ini benda yang gharar, ya. Larangan daripada penipuan dalam Sahih Muslim dan selainnya diceritakan, tuan, ya. Contohnya tadilah hak benda tu beranak dah lagi unta tadi, anak dah perut dah cerita dah jual dah. Ni kau jual kawak lah, ya. Ni beranak ni kau jual kawak. Member tu bayar terus, tuan-tuan, entah-entah mati, ya. Ini tak boleh, ya. Itu yang tak bolehnya, tuan-tuan. Sebab itu benda ni kena jaga betul-betul, ya. Atau burung yang berterbangan di udara, ikan yang berenang di dalam air, dan pada apa saja yang mengandungi gharar, larangan daripada penipuan dalam Sahih Muslim dan selainnya, di mana ianya menimbulkan kesamaran, tak pasti, dan tidak dapat menentukan apa yang pasti dalam akad jual beli tersebut, ya. Pokok tu baru keluar bunga, ya. Musangking. Tu kan, awak nak berapa biji, kau standby, kau simpan tu kau ni, ya. Bayar dululah. Ini tak boleh, tuan-tuan. Biar benda tu keluar dulu, gugur dulu, barulah jual beli. Jangan benda itu yang tak mana lagi, ibaratkan ikan di lautan dalam air, burung di udara, pokok yang berbunga, tuan-tuan, dah berlaku jual beli situ. Ini tidak dibenarkan, tuan-tuan. Kerana ianya boleh berlaku gharar, ya, penipuan.
Saya kira kita berhenti dulu setakat ini tuan-tuan ya. Sebab untuk gharar ini ada lagi beberapa penjelasan yang lebih detail berkenaan dengan gharar ini supaya kita lebih jelas ya. Agar jual beli atau muamalat itu berlaku dengan perkara yang jelas tuan-tuan. Yang mana hak pembeli itu terbela dan pada masa sama penjual beroleh keuntungan daripada jualannya. Mesti sama-sama tuan-tuan. Jangan apa ni? Sebab itu sebahagian daripada kaedah pembelian dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau tidak ada akad saya jual saya beli pun tak boleh tuan-tuan. Tapi orang kita jarang-jarang lah amalan itu ya. Saya jual ya, saya beli gitu. Dulu orang tu dulu selalu ya. Kau jual ya, yalah kau belilah. Akad tak ada, ijab qabul. Dalam mazhab Syafi'i jual beli mesti ada itu, wajib tuan-tuan. Tapi dalam zaman sekarang ni zaman dah berubah ya. Beli secara online, beli secara mesin, beli air tapis dan lain, kita bawa tu. Kita nak akad dengan siapa tuan-tuan? Nak akad dengan siapa? Satu ya. Satu itu isu akad. Yang kedua itu tuan, sejauh manakah produk yang dihasilkan, air yang dikeluarkan tadi dipantau dia punya kualitinya. Mungkin filter dia tak servis dan sebagainya sebab dapat dikesan tu ada kes-kes yang tentu filter yang tidak diuji rupanya air tu mempunyai kualiti yang tidak baik. Itu dah. Itu kena jaga ya. Sebab perkara ini walaupun kita banyak mengambil pendekatan dalam mazhab Hanafi harus ya, mana boleh kaedah macam tu, cuma kaedah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i lebih jelas tuan-tuan, lebih selamat lah ya, lebih selamat terbela nasib kita tuan-tuan. Biar kita beli air begini betul senang ya, nampak ceritanya tuan-tuan, daripada dalam keadaan kita pun tak tahu apa ni. Tapi kerana ini zaman dah akan datang tak tahu dah tuan-tuan ya. Wallahu a'lam akan berlaku macam mana cara lagi. InsyaAllah kita bincang lagi tuan-tuan. Bab yang kedua ini, larangan menjual beli barangan yang mengandungi gharar ataupun penipuan. Saya kira cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada halaqah-halaqah yang akan datang. InsyaAllah aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.